Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa khatamil mursalin. Nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillahil Hadil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala hadihim ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertemuan kita pada malam ini buat siri yang ke-11. Kita dapat sekali lagi dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menyambung pembelajaran kita berkenaan dengan tadabbur suratul Al-Mulk, yang mana pada minggu lepas kita tidak dapat bersiaran, kita tidak dapat bertemu. Namun begitu, alhamdulillah, pada minggu ini Allah Ta'ala memberikan kita peluang untuk kita menyambung pengisian kita, untuk kita mengambil seberapa banyak faedah, teladan, pengajaran daripada ayat-ayat yang kita akan bincangkan pada malam ini. Sebelum itu, saya mohon maklum balas dari tuan-tuan dan puan-puan. Suara saya adakah dapat didengari dengan baik dan jelas? Dengar, Ustaz. Jelas. Macam pecah-pecah sikit. Gambar pun elok. Tak berapa elok? Elok semua jelas. Alhamdulillah. Saya dengar kat mana Oh, jelas Kejap. Okey, alhamdulillah, syukur pada Allah. Okey. Nota untuk malam ni juga saya telah letakkan link Google Drive. Nanti boleh dapatkan untuk nota siri yang ke-11. Malam ni seperti yang tuan-tuan lihat di poster, majlis ilmu kita malam ni dianjurkan oleh Persatuan Semarak Cinta Kasih. Semoga Allah SWT memberikan ganjaran kepada pihak penganjur dan penaja kita pada malam ini, juga kepada tuan-tuan dan perempuan semua. Kita ikhlaskan niat kita semata-mata kita nak menggapai rahmat Allah, kita nak cari redha Allah, kita nak baiki diri kita, kita nak tambahkan takwa kita, kita nak kukuhkan iman kita. Moga-moga malam ini Allah Ta'ala mencatat usaha kita yang sedikit ini salah satu daripada amal salih. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, malam ini kita kita akan bincang 2 ayat sahaja. Ayat yang kita maksudkan adalah ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. InsyaAllah kita mohon Allah Ta'ala mempermudahkan pengisian kita pada malam ini. Walaupun 2 ayat, tetapi yang paling utama adalah kita ingin mencari apakah petunjuk, apakah teladan, apakah tindakan yang perlu kita lakukan berdasarkan ayat yang kita belajar. Jadi itu di antara intipati penting kenapa kita menghadiri kelas-kelas tadabbur. Bukan semata-mata nak memahami
tafsiran ayat, tetapi adalah untuk mencari apakah perkara-perkara yang perlu kita tambah baik, perkara-perkara yang perlu kita lakukan. Jadi kita terus pergi kepada ayat yang ke-12, tapi sebelum itu, sebelum kita pergi kepada ayat nombor 12, tuan-tuan dan perempuan yang Allah rahmati sekalian, surah Al-Mulk ini, kalau tuan-tuan dan puan-puan ingin mencari bukti-bukti kekuasaan Allah, sebab kita dah ulas pada siri yang pertama, siri yang kedua, bahawa suratul Mulk ini adalah surah yang mengenalkan kita dengan lebih mendalam tentang Allah, tentang kerajaan Allah, tentang kekuasaan Allah yang sangat sempurna. Jadi kalau tuan-tuan nak keluarkan bukti-bukti kekuasaan Allah yang sangat sempurna, ini sekadar cadangan, ada 15 bukti yang boleh menunjukkan Allah itu sangat berkuasa. Okey, kalau kita nak lihat 15 bukti tu ada di dalam nota, jadi tak perlu terkejar-kejar untuk membuat salinan. Okey. Bukti kekuasaan Allah yang pertama, Allah Ta'ala cerita tentang diri dia di dalam suratul Mulk adalah Allah memati dan menghidupkan semua manusia. Ini adalah ayat yang kedua. Tanda right tu maksudnya kita dah belajar dah bukti yang pertama. Kita dah selesai belajar ayat yang kedua. Bukti Allah itu berkuasa yang Allah paparkan dalam suratul Mulk, Allah Ta'ala memberitahu kepada kita bahawa langit yang Allah ciptakan itu sangat teliti. Bukan satu langit, tetapi 7 langit. Okey, bukti yang kedua ini kita boleh rujuk pada ayat yang ketiga dan pada ayat yang keempat. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita pun dah selesai belajar. Bukti kekuasaan Allah yang ketiga, Allah Ta'ala telah menciptakan satu makhluk namanya adalah bintang. Bintang ni dia ada banyak fungsi. Kalau orang terdahulu mereka sangat bergantung kepada bintang. Kerana bintang ini dia menjadi kompas. Dalam masa yang sama dalam suratul Mulk, untuk mengindahkan nampaknya langit itu, maka Allah ciptakan bintang. Itu maklumat tersebut berada pada ayat yang kelima. Alhamdulillah kita pun dah selesai belajar. Kemudian bukti kekuasaan Allah yang keempat yang kita telah belajar bermula ayat nombor 5 penghujungnya, ayat nombor 6, ayat nombor 7, ayat nombor 8 sampai ayat nombor 11. Mudahnya ayat 6 sampai ayat 11 kita telah belajar bukti Allah itu sangat berkuasa dari sudut Allah telah menciptakan ada satu tempat namanya adalah neraka. Dan Allah Ta'ala telah pastikan neraka ini akan ada penghuninya. Maka tidak ada mana-mana pihak sekiranya ia termasuk dalam senarai penghuni neraka boleh melarikan diri dari Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita dah belajar. Bermula malam ini kita akan membincangkan bukti kekuasaan Allah yang kelima. Kalau ada neraka, tentu ada pasangannya. Tidak
ada mana-mana yang Allah ciptakan, melainkan ia akan ada pasangan. Kalau neraka, pasangannya adalah syurga. Oleh sebab itu, bukti kekuasaan Allah yang kelima, Allah Ta'ala telah menciptakan syurga. Yang inilah yang kita akan pelajari pada malam ini. Bukti yang kelima ini dia berkaitan dengan ayat yang ke-12. Okey, malam ni kita akan belajar, insya-Allah sebentar lagi. Lepas tu kita akan masuk satu lagi bukti yang memaparkan hebatnya Allah Ta'ala ni dari sudut ilmunya, pengetahuannya yang sangat luas dan sangat terperinci. Bukti yang keenam ni kita akan belajar juga pada malam ini. Salah satu ayatnya adalah ayat yang ke-13. Jadi dekat nota tu boleh ditulis, dibuat catatan ayat keberapa sampai ayat berapa berkaitan dengan bukti 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. InsyaAllah kelas yang akan datang kita akan paparkan lagi bukti yang berikutnya sehinggalah kepada 15 bukti. Okey, 15 bukti ini hanyalah sekadar memudahkan kita melihat isi kandungan suratul Mun. Mungkin ada lebih lagi daripada 15, itu tak apa. Itu hanyalah kepada metodologi bagaimana kita nak memudahkan mengingati ataupun mengetahui maklumat dalam suratul Al-Mulk. Okey, jadi kita terus pergi kepada ayat yang ke-12. Okay. Ayat ke-12 ini Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Okay. Ayat 13 ini, jika kita baca terjemahannya, inna sesungguhnya, alladhi orang-orang, yakhshawna yang sentiasa takut. Takut kepada siapa? Rabbahum, kepada Rabb mereka. Rabb mereka ni maknanya Tuhan mereka ini cirinya bagaimana? Bil ghaibi, yang tidak dapat dilihat. Okey, sesungguhnya orang-orang yang sentiasa takut kepada Rabb mereka yang tidak dapat dilihat. Mereka yang ada sikap seperti ini, walaupun dia tak nampak Tuhan dia, kan? Tetapi dia sentiasa ada perasaan takut. Apa ganjaran yang Allah nak sediakan untuk mereka? Ada dua. Yang pertama, lahum maghfirah. Untuk mereka ni siapa? Mereka yang sentiasa takut ni, Allah beri apa kepada mereka? Yang pertama, maghfirah, keampunan. Pemberian yang kedua adalah wa ajrun, dan ganjaran dan pahala. Pahala yang sedikit ke? Allah kata kabir yang besar. Ada dua ganjaran yang Allah sediakan bagi manusia yang mana? Yakhshawna rabbahum bil ghaib, yang sentiasa takut kepada Tuhan mereka. Maknanya ayat nombor 12 ni adalah ayat yang lawan kepada ayat-ayat yang sebelum ini.
ayat-ayat sebelum ini maksudnya macam ni. Kalau sebelum ini kita baca ayat nombor, kita ambil lah ayat 11, 10, 9, 8, 7, 6. Kalau kita ambil pada ayat 6 sampai ayat nombor 11. Ayat 6 sampai 11 Allah menceritakan tentang watak manusia yang menjadi penghuni neraka. Okey. Kalau penghuni neraka itu ada pasangannya. Kalau ada yang masuk neraka, tentu ada yang masuk syurga. Maka ayat yang ke-12 pada malam ini merupakan lawan kepada karakter manusia, kepada manusia yang Allah cerita pada ayat 6 sampai ayat nombor 11. Okey, jelas. Okey, kita tengok terlebih dahulu kepada hubungan di antara ayat dengan ayat. Okey. Suara saya seperti pecah-pecah ya. Macam bergema, Ustaz. Bergema. Bergema tu Macam bergema. bergema ya. Okey. Saya buat penelitian pagi tadi guna Webex. Okey pula. Malam ni saya guna Zoom, saya tak pasti sama ada laptop saya atau pada Zoom. Ya. Tak apa, tapi tak apa, boleh dengar juga. Tak apa. Tak apa. Okey. Okey, boleh dengar kan? Boleh dengar. Okey, perlahan ya. Okey. Nak tukar laptop dah tak sempat dah. Okey, tak apa. Ya. Okey. Sebelum kita pergi kepada ayat yang ke-12, secara terperinci, izinkan saya untuk menyebutkan hubung kait. Hubung kait ni maknanya kita nak mencari jawapan mengapa ayat 12 bunyinya macam tu. Kenapa ayat 12 tu Allah letakkan selepas ayat 11? Mungkin orang kata lah lepas 11 tentu ada 12. Betul lah. Dari sudut bilangan ayat, lepas 11 tentu ayat nombor 12. Tetapi yang kita nak maksudkan adalah ayat 12 tu kenapa cerita dia ayat 12 tu Allah letak selepas ayat 11. Dia ada hubung kaitnya. Hubung kaitnya seperti ini. Waktu kita baca ayat 11, kita telah jumpa ayat yang Allah bagi tahu manusia yang dapat kebinasaan. Ayat yang bunyi fasuqan. Lupa tak perkataan fasuqan kan? Fasuqan tu maksudnya siapa-siapa yang telah mengakui dosa yang dia buat, maka mereka akan termasuk dalam kumpulan manusia mendapat kebinasaan. Okay, kita dah jumpa, dah bincang maklumat ayat 11 ni pada kuliah siri yang ke-10 pada 2 minggu lepas. Okay, kita berhenti ayat nombor 11. Malam ni kita masuk ayat nombor 12. Ayat dia Allah nak menyebut tentang macam mana nak selamat dari mendapat kebinasaan. Kata kunci dia dekat sini. Penyelamat. Macam mana nak selamatkan diri daripada menjadi manusia pada ayat yang ke-11. Kalau ayat ke-11 Allah menyebut ada manusia dia termasuk dalam kebinasaan fasuqan. Tapi Allah tidak menyebutkan tentang
bagaimana cara nak selamatkan diri pada ayat 11? Nak jawapan dia, nak selamatkan diri supaya tidak termasuk dalam mendapat kebinasaan, diterangkan pada ayat yang ke-12. Okey, dapat? Jelas? Boleh ya? Boleh faham ya? Perkaitan dia. Okey. Ayat nombor 12 ni, secara tidak langsung, ia menunjukkan lawan kepada ayat yang ke-11 lah. Okey, maksudnya ayat 11 ni ada orang masuk neraka, ayat 12 ni ada orang selamat daripada api neraka. Macam mana dia boleh selamat? Dia telah buat apa? Inilah perincian ayat 12 yang kita nak belajar pada malam ni. Okey. Sebelum kita teruskan, izinkan saya menyebut tentang kaedah Al-Quran ataupun pendekatan Al-Quran Allah Ta'ala dalam dia mendidik kita. Al-Quran ni Allah Ta'ala adalah pendidik kita. Allah Ta'ala adalah murabbi kita. Okey, jadi Allah Ta'ala ni cara dia nak didik kita, nak bimbing kita, nak bagi nasihat kepada kita, nak suruh kita jadi orang yang baik, Allah akan gunakan dua kaedah. Kadang-kadang Allah Ta'ala menggunakan kaedah takutkan manusia dengan azab. Maka yang takut dengan azab sudah tentu dikaitkan dengan neraka. Okey, dalam masa yang sama Allah Ta'ala juga menggunakan kaedah menggembirakan manusia dengan nikmat, iaitu syurga. Sebab itu kalau kita baca surah-surah dalam Quran, kita akan dapati kalau Allah Ta'ala cerita tentang syurga, mesti ada ayat pasal neraka. Kalau kita jumpa ayat tu pasal neraka, tentu Allah akan datangkan ayat tentang syurga. Cuma bezanya adalah kadang-kadang dalam satu surah ayat tentang neraka tu lebih banyak daripada syurga, macam suratul Mulk. Kadang-kadang ada dalam surah tu Allah cerita tentang syurga lebih banyak ayatnya daripada neraka. Contohnya macam surah Al-Insan. Al-Insan berbelas ayat cerita tentang nikmat syurga. Satu ayat je cerita tentang azab neraka. Kalau Al-Mulk dia terbalik. Kalau Al-Mulk ayat 6 sampai ayat 11 Allah Ta'ala cerita tentang penghuni neraka, tapi ada satu ayat saja Allah cerita tentang penghuni syurga, ayat nombor 12. Inilah pendekatan Al-Quran. Al-Quran tidak hanya membawa kepada pendekatan wa'idun. Wa'idun ni maknanya hanya nak memberi ancaman buruk je, nak takut-takutkan saja. Tak. Al-Quran juga kadang-kadang, bukan kadang-kadang, dia sentiasa mengiringi dengan konsep wa'adun, iaitu Allah janji siapa yang dia taat, dia akan dapat balasan baik. Begitulah pendekatan yang Allah gunakan dalam mana-mana surah di dalam Al-Quran seperti suratul Mulk. Sebab itu kalau kita nak senaraikan ayat dia, okey, kalau pasal neraka tu ayat 6 sampai ayat 11. Kalau ayat syurga ni Allah kaitkan dengan ayat nombor 12 sahaja. Okey, jelas? Suara saya adakah macam speaker dia pecah ya? Okey, tak apalah, saya minta maaf
Tapi boleh tangkapkan setiap butir ayat saya. Boleh kan? Ustaz. Boleh. Boleh Ustaz. Ha. Pecah lah Ustaz. Macam pecah-pecah. Dia bergaung. Dia bergaung. Ya. Saya tak berada dalam gua ya. Tak apa. Saya Tak apa. InsyaAllah. Nanti saya akan baiki insyaAllah. InsyaAllah. Ya. Okey. Tetapi paling penting, apa yang saya sebut ni jelaslah, walaupun dengar jauh ke sepi-sepi tu, tapi harap boleh tangkap ya. Tak apa, pelan-pelan. Boleh Ustaz. Okey, jelas ya tentang penjelasan ni? Jadi kalau nak hafal suratul Mulk, senang je. Maksud dia, kalau nak hafal surah Al-Mulk, kita boleh, kalau kita nak berhenti baca kan, nak berhenti baca ke ayat mana ni, kita berhentilah baca dekat ayat pasal neraka ayat 11. Lepas tu mula ayat 12 dia pasal syurga pula. Contohnya begitu. Okey, kita terus pergi kepada tafsiran ayat dia. Okey. Dalam ayat ni, ayat 12 ni kita tahu kan, apakah sikap, apakah penyelamat yang boleh menyelamatkan daripada dimasukkan ke dalam neraka as-sa'ir? Jawapannya adalah sifat ni lah. Yakhshawna rabbahum. Apa dia? Orang yang sentiasa takut. Takut kepada siapa? Takut kepada Rabb mereka. Takut. Takut ni bukan kadang-kadang, tapi dia sentiasa. Takut dia kepada Rabb mereka. Rabb dekat sini merujuk kepada Allah lah. Rabb bermakna dia takut kepada pencipta dia. Kepada yang menguruskan dia, iaitu Allah lah. Okey, yang Allah itu dia tak nampak. Nanti kita akan ulas makna bil ghaib ni. Tapi sebelum kita lanjutkan, izinkan saya menyebutkan ada perbezaan perkataan takut dalam Quran. Okey, takut dalam Quran ada dua terms. Satu dia panggil al-khawfu. Satu lagi adalah al-khashyatu. Dua-dua ni dikaitkan dengan takut. Takut. Ada dua. Kadang-kadang Quran guna khauf. Kadang-kadang Allah menggunakan khasyah. Jadi dekat ayat 12 ni Allah guna apa? Allah guna khasyah ke Allah guna al-khawfu? Allah guna yakhshaw. Khasyah. Okey, al-khasyah. Okey, takut. Okey, beza antara khasyah dengan al-khawf? Bezanya mudah je. Khasyah tu dia lebih takut daripada al-khawfu. Maknanya al-khasyah tu ni skala takut dia lebih tinggi lagi daripada al-khawfu. Tapi kalau ada al-khawfu pun sudah dipuji oleh Allah. Al-khawfu pun dah memadai dah al-khawfu. Tetapi ada satu lagi level tahap takut ni lagi tinggi, dia panggil al-khasyatu. Itu je beza dia. Okey, dapat perbezaan dia. Okey, perbezaan dia secara lebih terperinci. Okey, ini kita dah ulang dah. Yang ni satu kita dah ulang. Okey, al-khasyatu, kenapa dia lebih takut, lebih dalam takut dia daripada al-khawfu? Biasanya al-khasyatu ini dia dimiliki oleh orang-orang yang ada ilmu.
Ilmu ni maknanya orang yang benar-benar kenal Allah. Kita takut kepada Allah, betul tak? Takut kepada Rabb, Tuhan yang menciptakan kita, yang mentadbir alam ni. Kita takut kepada Tuhan tu. Tapi cara takut kita, adakah kita takut kerana kita takut tu kerana kita benar-benar kenal Allah tu, ataupun kita takut sebab orang kata kena takut, ataupun macam mana? Jadi bezanya al-khusyatu ini adalah tahap sifat takut yang orang tu takut bukan takut ikut-ikut orang. Takut ke dia takut tu memang dia kenal Allah tu, yang menyebabkan dia memang perlu takut. Itu beza dia. Okey, maklumat kedua ni, okey, kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah ada sebut. Contohnya macam ni. Kita tengok dalam surah Fatir, ayat nombor 28. Allah kata apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Okay, Allah mengatakan innama, hanya sesungguhnya, yakhshallaha, yang takut. Di sini guna perkataan apa? Yakhsha. Yakhsha maknanya al-khush, iaitu. Okey, sesungguhnya yang sangat takut kepada Allah dalam banyak-banyak hamba Allah, siapa dia? Al-ulama, iaitu orang-orang yang berilmu. Di sini Allah letakkan apa? Perkataan, tengok ya. Allah kata perkataan takut ni Allah kaitkan dengan siapa? Allah kaitkan dengan al-ulama. Al-ulama tu siapa? Ulama tu bukan ular dalam semak. Al-ulama tu maknanya orang yang ada ilmu. Di sini Allah letakkan, Allah katakan yang takut siapa? Orang yang ada ilmu. Orang yang ada ilmu ni maknanya bukanlah dia ada doktor, dia profesor, dia pandai, tak. Kenapa kita kata macam tu? Kalau dia pandai tahap profesor, kalau dia tak kisahlah, kalau dia pandai macam mana sekalipun, tapi kalau dia lawan Allah, dia bukan orang yang kenal Allah, dia bukan ulama. Kalau orang panggil dia ulama sekalipun, orang kata dia tu ulama, tapi kalau dia tak takut pada Allah, dia bukan ulama. Tetapi yang dikatakan al-ulama, orang yang ada ilmu. Orang yang ada ilmu maknanya dia benar-benar kenal Allah. Apabila dia kenal Allah, maka akan timbul perasaan yang sangat takut dia kepada Allah, melebihi sifat takut orang-orang yang biasa. Orang biasa tu maksudnya orang yang kurang ilmu, kan? Macam kita lah, macam kita. Adakah kita benar-benar kenal Allah? Ataupun bagaimana? Jadi ini perincian yang tak perlu kita panjang luaskan. Okey, cukup dengan kita mengetahui bahawasanya yang dapat menyelamatkan kita daripada api neraka, daripada jadi kumpulan yang Allah binasakan, adalah mempunyai sifat takut kepada Allah. Tapi bukan takut yang biasa-biasa, tapi dia benar-benar takut. Sebab apa? Sebab kalau dia benar-benar takut kepada Allah, sentiasa takut kepada Allah, itulah yang dia akan jaga semua yang Allah perintahkan.
Dia akan buat betul-betul, dia akan buat dengan sempurna. Apa yang Allah perintahkan, dia akan tunaikan. Sebab dia kenal Allah. Dia kenal kalau Allah perintah, tak sama macam mak kita perintah. Tak sama macam majikan kita perintah. Tak sama macam cikgu kita perintah. Contoh, tak sama. Kalau Allah Ta'ala kata jangan buat, orang yang benar-benar takut kepada Allah, dia kenal benar Allah larang tu, dia akan tinggalkan apa yang Allah larang tu dengan kadar yang mampu. Sebab dia tahu kalau Allah yang larang tak sama macam ibu bapa kita larang. Tak sama. Maknanya kalau ibu bapa kita larang, kita langgar, mungkin kita kena denda, mungkin kita kena rotan. Tapi denda ibu bapa kita tak sama macam denda yang Allah kenakan. Jadi orang yang dia kenal Allah dia kenal pencipta dia siapa, dia kenal yang menguruskan hidup dia siapa, itu dia panggil Rabb tadi. Kan? Walaupun dia tak nampak Tuhan dia tu. Kan? Betul tak? Kalau kita takut dengan seseorang, bila kita akan jadi takut? Kalau orang yang kita takut tu berada di depan mata, betul tak? Contoh kat sekolah, orang takut dengan cikgu disiplin. Kan? Misalnya berpintal-pintal contohnya kan. Cikgu tu memang garang. Semua pelajar takut dengan dia. Tetapi pelajar-pelajar hanya takut kepada dia kalau guru tu ada depan mata. Betul tak? Lagi takut. Tapi kalau guru tu tak ada depan mata, takutnya tak sama. Tetapi dalam ayat 12 tadi, manusia yang takut kepada Allah ni, dia takut kepada Tuhan bil ghaib. Bil ghaib tu apa? Yang Tuhan dia tak nampak Tuhan dia tu. Dia tak nampak Tuhan dia, tapi dia takut. Sentiasa takut pula tu. Saya jelas tak? Kenapa dia sentiasa takut kepada Allah? Sebab dia kenal Allah dia. Dia tahu kalau Allah perintah Tuhan ni besar. Kalau Allah kata jangan buat, haram buat, dia betul-betul jauhkan. Kenapa? Dia kenal Allah dia. Okey, jelas ya? Dapat pemahaman dia dekat situ. Okey. Jadi inilah yang Allah sebutkan pada ayat nombor 12. Jadi alhamdulillah sedikit kita dapat tahu perkataan bil ghaib dekat sini. Salah satu maknanya adalah Allah tu kita tak nampak dia. Kita tak nampak benda yang kita tak nampak, tapi kita takut. Maksudnya Allah tu kan yang kita tak nampak dia. Itu maksud pertama bil ghaib. Tadi kita dah buat satu contoh, takut kepada guru disiplin tu. Macam takut dengan ayah dia. Ayah dia garang tu, ayah dia. Ayah dia kalau balik je bawa motor tu, dengar suara ayah tu pun dah lari tak pukang kan. Contoh kan. Tapi kalau ayah dia tak ada, dia buat main-main, kerja rumah tak buat, mungkin dia tak solat, mungkin apa. Tapi kalau dia tahu ayah dia datang, takut. Tapi dia takut tu kerana nampak ayah dia tu. Tetapi Allah Ta'ala sampai bila-bila kita takkan nampak Allah Ta'ala tu, malaikat nanti dekat syurga lah tu berbeza. Tidak ada mana-mana manusia yang dia pernah melihat Allah, sekalipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa nak tengok Allah Ta'ala depan-depan, pingsan dia. Kenapa? Kerana gunung itu sendiri, apabila Allah nak memunculkan dirinya, gunung tinggi tak sanggup, menjadi hancur lebur. Okey, jelas tentang bil ghaib kan? Nanti saya akan terangkan satu lagi maklumat lain dekat bil ghaib. Okey.
kita teruskan lagi. Okey, saya mungkin tak ulas khusyah ni dengan lebih lanjut. Okey. Kalau saya sebut ringkas saja ya, sebab suara saya agak tidak selesa tuan-tuan dengar. Jadi saya tak perlu nak panjang-panjangkan kupasan. Cukup saya kalau kita nak kukuhkan lagi perkataan khusyah ni, nak tengok tahap macam mana khusyah ni, mungkin kita tak nampak dengan lebih jelas lagi. Okey, tuan-tuan, caranya mudah je. Tengok dalam ayat-ayat lain penggunaan kalimah khusyah. Contoh, cuba kita tengok surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, kita tengok ayat nombor 74. Okey, cuba tak perkataan khusyah kat mana? Dekat sini. Dekat sini. Perkataan khusyah. Saya tidak warnakan dekat ayat tu, kita warnakan sendiri ataupun bulatkan ke gariskan. Perkataan sini. Khusyatillah. Ini kisah batu. Ini kisah batu dengan air. Batu ni kerana takut kepada Allah, batu yang keras keras batu tu boleh menjadi lubang. Sebab apa? Ada yang menjadi terbelah. Batu yang keras boleh menjadi hancur, boleh menjadi lubang, boleh terbelah walaupun hanya titisan, walaupun air. Sebab apa? Tuhan kata min khusyatillah, kerana mereka takut kepada Allah. Bayangkan, batu yang keras boleh menjadi terbelah. Tengok Tuhan kata menjadi terbelah sampai keluar air dekat batu tersebut. Sebab apa? Sebab batu itu takut kepada Allah. Bayangkan, terdapat jelas lagi tak? Boleh gambarkan, boleh bayangkan takutnya, khusyahnya batu tu kepada Allah, sehingga batu yang keras itu pun airnya boleh tembus, boleh menjadi lubang, boleh terbelah. Okay. Nak lebih faham lagi, kita tengok contoh lain dalam suratul Hasyr ayat 21, muka surat 548. Jumpa perkataan khusyah dekat sini. Saya dah warnakan perkataan min khusyatillah. Dekat sini Allah Ta'ala bawa contoh gunung ganang. Allah bawa contoh gunung. Gunung ni punya dia khusyah kepada Allah, dia takut kepada Allah. Allah Ta'ala kata apa? Gunung itu boleh jadi apa? Mutasaddi'a. Boleh hancur. Tuan, gunung kan tegak. Gunung fungsinya sebagai apa? Pasak bumi ni, betul tak? Tetapi gunung tu hebat dia macam mana sekalipun, kalau dia takut kepada Allah, gunung tu dia boleh menjadi apa? Mutasaddi'a. Dia boleh menjadi hancur berkecai. Tuan nampak tak? Kedudukan takut yang Allah gunakan pada ayat 21 ni dalam surah Al-Hasyr. Kita ambil satu contoh lain. Kalau kita tengok dalam surah Zumar ayat 23, muka surat 461 ayat ni, kita tengok perkataan khusyah kat sini. Cuma saya minta maaf sebab saya tak warnakan dekat ayat tu. Dekat perkataan ni, dekat perkataan alladzina yakhshawna rabbahum. Perkataan alladzina yakhshawna rabbahum, perkataan yakhshaw kat sini. Okey, ini Allah Ta'ala cerita apa? Ada orang ni punyalah dia khusyah kepada Allah sampai gemetar kulit badan orang yang takut kepada Tuhan mereka. Dia punya kulit dia tu menjadi gemetar kulit badan. Takut. Sampai kulit-kulit badan yang menjadi gemetar.
Itulah yang boleh diterangkan bagaimanakah sifat khusyuk yang Allah sebut pada ayat nombor 12. Maknanya bukan takut yang biasa-biasa, tapi takut yang sebenar-benar takut disebabkan kenal Allah tu macam mana. Teruskan sikit lagi. Ini kita nak kupas tentang apa makna ghaib tadi, bil ghaib tadi. Okey. Kita sebut tadi bil ghaib tadi adalah Allah lah, betul lah. Okey. Salah satu makna bil ghaib kat situ, maknanya memang Allah Ta'ala tu tak nampak lah. Itu makna bil ghaib pada ayat tadi. Ini adalah pentafsiran pertama. Okey, cara faham ayat tu. Faham ayat yang kedua, apa makna bil ghaib? Makna dia begini. Bil ghaib ni makna kedua adalah ketika dia berseorangan. Itu juga boleh dikaitkan dengan makna bil ghaib. Bil ghaib tadi, ingat tak? Bil ghaib tadi orang yang sentiasa takut kepada Rabb. Rabb itu maksud pertama memang dia tak nampak Rabb tu. Tapi dia sentiasa takut sehingga dia buat apa yang Allah suruh, dia tinggalkan apa yang Allah larang. Arti yang kedua, bila ghaib dekat situ, maknanya walaupun dia duduk, dia berada di tempat tersembunyi, tak ada orang pun dekat dia, tak ada seorang pun nampak dia buat apa-apa, tak ada siapa pun dekat kanan kiri dia, tetapi dia tetap taat pada Allah. Sudah jelas? Sebab orang yang takut ni kadang-kadang dia takut nak buat maksiat kalau dia ramai-ramai. Ramai-ramai tu maksudnya, lagi kalau aku buat kawan, kata apa pula kat aku, malulah aku, jatuhlah imej aku, malulah aku, nanti orang kata aku macam-macam pula. So ada orang takut, dia takut buat maksiat, dia takut kalau tak buat ketaatan. Sebab apa? Sebab nanti orang kata apa, nanti ada macam orang ramai, dia boleh menjadi seorang yang baik. Tapi belum tentu. Ketika dia seorang diri, duduk di tempat yang orang tidak ada, adakah dia masih lagi dia akan buat ketaatan pada Allah? Itu. Tetapi kalau ada manusia, walaupun duduk seorang diri, dia tetap taat kepada Allah, itulah takut yang dimaksudkan pada ayat yang ke-12 ini. Nampak tak perbezaan dia? Okey. Untuk kuatkan lagi situasi takut yang maksudnya bil ghaib tadi tu, maksudnya bil ghaib tu kan benda tak nampak dengan mata kasar, benda ghaib kan, benda ghaib. Jadi kita sebut tadi, makna pertama bila ghaib dekat situ, Allah Ta'ala tu memang kita tak nampak dia. Makna yang kedua, merujuk kepada orang lain yang dia tak nampak, dia bersendirian, dia duduk di kala keseorangan, dia masih taat pada Allah. Okey, makna kedua ni boleh kita kukuhkan dia dengan hadis ni. Hadis ni sekejap. Kita ambil hadis dekat tindakan serta tadabbur. Okey, hadis ni dah banyak kali tuan-tuan biasa dengar kisah tentang 7 golongan manusia yang dia dapat naungan Allah, yang tak ada naungan lain yang boleh bagi naungan di hari akhirat. 7. Okey. Di antara ketujuh manusia tu, kita nak terus pergi yang nombor 7. Yang ke-7.
Yang ketujuh, salah seorang yang Allah akan lindung dia nanti di hari akhirat. Dia mendapat naungan Allah di akhirat. Yang ketujuh siapa dia? Orang yang berzikir. Zikir ni maksudnya dia ingat pada Allah. Tak kisahlah dia semayang ke, dia baca Quran ke, dia bertasbih ke, dia bertahmid ke. Dia duduk berzikir kepada Allah dalam keadaan dia seorang diri. Lalu dia menitiskan air matanya. Faham maksud dia? Maksudnya walaupun dia duduk seorang-seorang kan, mungkin bilik dia terkunci ke, mungkin dia bangun tengah malam ke, tak ada orang dekat dia. Dia ingat ya Allah, teringat dosa-dosa yang dia buat, nangis, dia kenangkan dosa-dosa dia buat. Orang yang macam ni, inilah termasuk dalam makna dia takut kepada Tuhan bil ghaib tadi. Jelaskan? Dapat beza. Sebab ada orang kadang-kadang dia menangis mungkin sebab dia nak tunjuk bahawa dia ni orang yang mudah menangis ke, kalau ramai orang tengok dia tak. Manusia ketujuh ni walaupun dia hidup seorang, dia tetap ingat Tuhan dia. Dia tetap takut dengan Tuhan dia. Sampai mengalir air mata dia. Mengenangkan salah yang dia dah buat. Betul tak? Banyak benda-benda yang Allah wajibkan dia ambil culas, buat main-main. Lepas tu yang Allah larang buat dosa, dia buat dosa juga. Jadi ketika dia bersendirian, dia ingat pada Allah. Dia takut pada Allah. Sebab dia tahu kesalahan yang dia buat pada Allah tu tak sama macam dia buat salah pada manusia. Ini adalah makna yang kedua, takut kepada Allah bil ghaib. Okey, jelas? Okey. Kalau dah jelas, kita ulas lagi sedikit lagi. Okey. Orang yang takut macam ni, dia Allah Ta'ala bagi apa dekat dia? Allah bagi dia dua kelebihan. Yang pertama apa? Maghfiratun. Diampunkan dulu dosa dia. Baru Allah bagi pahala yang besar. Kita tengok ya, susunan ni tengok ya. Ada dua faedah. Ada dua kelebihan. Siapa-siapa yang dia sentiasa rasa takut kepada Allah, walaupun Allah tu dia tak nampak, ketika dia duduk bersendirian, Allah akan bagi kepada orang seperti ini dua kelebihan. Kelebihan pertama, didapat maghfirah, keampunan daripada dosa-dosa yang dia lakukan. Yang kedua, baru Allah bagi kepada dia pahala yang besar. Okey, apa tu pahala yang besar? Ajrun. Saya bayangkan, kalau macam ni, dia kalau kita nak menghayati lagi, tengok macam ni tengok ya. Gini. Ayat ni, Allah dah kata dapat pahala, ajrun kan? Allah Ta'ala kalau bagi pahala tak sama macam kita bagi, betul tak? Allah Ta'ala kalau dia membalas, kalau Allah Ta'ala nak berterima kasih kepada hamba dia, kan, tanda orang tu bersyukur, cara Allah balas tu dia tak sama. Tetapi dahlah Allah yang akan balas, ajrun dari Allah. Allah pula kata ajrun tu pula kabir. Tuan faham tak maksud dia? Maksud dia, orang yang dapat pahala ajrun, sudah pasti ajrun tu dah memang lebih daripada apa dia buat. Sebab Allah kalau dia balas, dia tak sama apa yang kita buat. Faham tak? Contoh kalau macam ni kan, kita belajar kan, kita selawat sekali pada Nabi, Allah balas 10 kali. Contoh, sekali kita buat, Allah balas 10, bukan satu balas satu. Kan kita belajar kebaikan, kalau kita buat, Allah ganda 10, betul tak? Kita baca satu huruf je, alif, kita baca nun, satu huruf, Allah balas berapa pahala? 10. Tengok Allah balas. Kalau tak ada kabir, kalau ada perkataan kabir pun, ajrun tu dah bagi makna lebih dah.
Sebab Allah yang balas. Tapi diletakkan perkataan kabir, besar, nak memberitahu kepada kita betapa besar ajrun tadi itu dah memang maknanya memang dah lebih dah. Tapi ditambah perkataan kabir selepas dia nak menunjukkan gandaan dia, tak boleh kita nak ulas lah. Maknanya ganjaran dia Allah dia besar. Okey, saya kena sebut benda ni sebab nanti dekat tindakan tu kita nak senaraikan apa tindakan kita nak buat pada ayat nombor 12. Okey, isu dia adalah mengapa Allah mendahulukan sebut dapat keampunan. Kenapa dapat keampunan dulu? Baru dapat pahala. Dan dia. Baru dapat pahala. Okey. Apabila kita sebut keampunan ni selalu dikaitkan dengan apa? Dosa kan? Dosa. Okey. Ingat tak? Ayat nombor 11. Ingat tak? Ayat nombor 11. Mereka yang dapat kebinasaan tu sebab apa? Ayat nombor 11 lah. Tengok balik. Waktu kita baca ayat nombor 11, mereka telah buat apa? Fa'tarafu bizambihim fasuhqal. Sebab apa dia dapat kebinasaan? Mereka telah mengakui bizambihim dosa. Apabila dosa saja, jawapan dia ini binasa. Dosa dikaitkan dengan kebinasaan. Sebab tu dosa ni benda yang sangat berat. Sebab dosa balasannya binasa. Azab, murka Allah. Saya jelas tak? Jadi oleh sebab itu pada ayat nombor 12 Allah Ta'ala menyebutkan perkara yang Allah nak bagi siapa-siapa yang selalu takut kepada dia, Allah Ta'ala akan memberikan pengampunan dosa. Kita jangan ingat pengampunan dosa ni biasa-biasa saja. Sebab tadi kita baca ayat nombor 11, sebabkan dosa tu lah mereka jadi apa? Fasuh khali ashabis sa'ir. Mereka masuk dalam neraka. Allah ampunkan dosa, Allah bagi pula pahala yang besar. Tuan-tuan, kita pernah tak buat salah pada orang, kita minta maaf pada seseorang, orang tu maafkan kita, lepas tu dia bagi pula kita duit. Susah kan? Maksudnya kita dah buat salah pada orang, kita pergi minta maaf, mengaku saya minta maaf, saya ada buat salah dengan tuan. Paling kurang pun orang kata apa, tak apalah, saya dah maafkan. Tapi ada tak orang, bukan sekadar dia maafkan, dia bagi pula, nah, ambillah duit ni, ambillah sekian-sekian. Allah Ta'ala tak seperti itu. Allah Ta'ala dahlah dia bagi keampunan, lepas tu pula dia bagi pula yang kedua ajrun, lepas tu ajrun tu pula kabir. Faham tak maksudnya? Tuan-tuan jelas tak? Maksudnya tuan-tuan dapat penghayatan tak? Maksudnya ketika tuan baca ayat ni, tuan-tuan dapat sudut pandang yang lebih luas kan? Moga-moga begitu. Kalau kita faham ayat ni, kita baca pun dah kita teringin sangat jadi ayat nombor 12 ni kan. Sebab tu kita nak pergi kepada tindakan. Sebab kita rasa, dapat ampunkan dosa, lepas tu dapat ajrun kabir, dahsyatnya. Tapi tak boleh hanya ada impian semata-mata.
Dia tak boleh ada harap semata-mata. Dia kena buat benda kat depan tu lah. Alladzina yashawna rabbahum bil ghaib. Okay, dah faham ayat 12? Barulah kita nak pergi kepada tindakan selepas tadabbur. Okey. Tindakan selepas tadabbur adalah, okey, selupa sebelum tu saya jelaskan ya, apa makna ajrun kabir kalau kita ikut tafsiran Al-Imam Syaukani dalam Fathul Qadir. Dia kata ajrun kabir tu maknanya syurga. Pahala yang besar tu adalah syurga. Ya Allah, pemurahnya Allah ni, sampai dia boleh maafkan hamba dia, lepas tu dia boleh bagi syurga pula. Dia nilai. Jelas, nampak tak hebatnya kan? Okey, jadi kita pergi pada tindakan selepas tadabbur. Oh, mungkin ayatnya satu je kot yang kita boleh ulas sebenarnya, ayat nombor 12. Okey, kita tengok apa tindakan selepas tadabbur ya. Okey, yang pertama, okey, dalam nota tu mungkin tuan-tuan ada dapat 2 je, tapi kita kena buat penambahan lagi, ada penambah sikit. Okey, yang pertama tindakannya apa? Kita kena buat pada malam ni. Kalau kita dah buat, teruskan, tambah baik lagi. Tindakan pertama yang kita kena buat, maka kita kena membina sifat takut kita kepada Allah. Kita takut kepada Allah ni, cara yang paling jitu sekali, kita kena kenal Allah tu. Maka nak kenal Allah tu, mestilah dengan kita mempelajari nama Allah dan sifat-sifatnya yang mulia, ataupun istilah dia yang Arab, Asma'ul Husna. Kita kalau kita tak belajar nama dan sifat Allah, kita tak kenal Allah tu. Jalan dia adalah mengenali nama dan sifat-sifatnya. Kenapa kita kena kenal Allah? Kalau kita kenal Allah betul-betul, sifat takut tu akan semakin menebal. Jadi apabila takut ni lah yang jadi break tau. Takut ni lah yang akan jadi, kalau aku makan rasuah ni tak ada siapa pun tahu ni. Betul tak? Contoh kan, orang nak bagi hadiah duit kopi, ni duit rasuah ni, tak ada siapa tahu ni. Tapi dia ingat, walaupun Allah Ta'ala tu, walaupun dia tak nampak Allah, tapi dia tahu, Allah tahu. Betul tak? Dia sifat takut tadi tu. Takut ni dia satu, takut ni adalah satu kurniaan yang Allah besar bagi pada kita. Okey, jadi cara pertama apa? Bina sifat takut tu. Cara macam mana? Banyak kenal Allah, banyak lagi membaca, belajar tentang akhirat, belajar tentang alam barzakh, belajar tentang akhirat, belajar tentang neraka, belajar. Banyak kita ada ilmu, lagi banyak mudah untuk datang sifat takut tu. Kita nak ni sikit, ingat balik salat. Atas sikit, ingat balik. Itu takut yang pertama. Tindakan pertama. Tindakan yang kedua, kita kena latih diri kita supaya ada sifat ihsan kepada Allah. Apa makna sifat ihsan kepada Allah? Sifat ihsan ni macam ni. Nabi SAW terangkan. Bila Nabi ditanya tentang apa itu al-ihsan, Nabi jawab apa? Ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau lihat Allah. Fa innaka in la tarahu fa innahu yaraka. Jika engkau tak dapat nak melihat Allah, engkau kena letakkan kepercayaan Allah tu yang lihat engkau. Jelas tak? Allah kita tak nampak kan? Kita memang tak akan nampak masa dekat dunia ni. Tapi orang yang disifat ihsan ni, kalau dia buat ibadat seolah-olah dia nampak Allah depan matanya. So kalau dia nampak Allah depan matanya, dia akan buat apa? Macam
Macam orang yang buat kerja, depan dia majikan, dia tengok dia. Majikan tu ada depan dia. Macam ni dia buat kerja. Berbanding dengan majikan yang tak ada depan mata. Ataupun kita bekerja, depan kita ada kamera CCTV yang sentiasa tengok kita buat kerja. Berbanding yang tak ada kamera CCTV. Jadi kita dengan Allah Ta'ala ni, sifat ihsan tu, kalau kita buat apa ibadat, kita kena letakkan diri kita seolah-olah kita sedang melihat Allah dengan pintu mata hati kita. Tapi kalau kita tak buat, tak boleh juga. Kan? Maka kita kena meyakini Allah Ta'ala tu sedang tengok kita. Sedang perhatikan kita. Sedang tahu kau buat ibadat tu macam mana. Semayangnya macam mana, main-main tak. Sekian-sekian. Itu sifat ihsan. Nampak tak ada dua ya? Pertama, kita kena cuba menganggap seolah-olah Allah, kita sedang melihat Allah. Kalau kita tak mampu nak buat macam tu, kita kena meyakini Allah Ta'ala tu sedang melihat kita. Okay. Tindakan yang kedua. Okey. Tindakan yang ketiga, tapi ni tak ada nota. Ni baru saya buat sedikit penambahan. Yang ketiga, kenalah selalu minta ampun pada Allah. Sebab apa? Sebab kita tahu tadi kan, disebabkan dosa ni lah ayat 11 tu menyebabkan manusia dimasukkan ke dalam kebinasaan. Sebab mereka telah mengakui dosa mereka buat. Jadi sebelum dosa kita itu dibalas oleh Allah, diberikan balasan, maka kita hidup ni, kita mintalah keampunan dari Allah Azza wa Jalla. Istighfar, taubat, yang boleh menghapuskan dosa pada Allah. Sebab penting sangat dalam banyak-banyak benda kita cari tahu dalam hidup kita tahu. Sebenarnya bukan wang ringgit. Bukan tapi sangat berharga yang kita kena kejar adalah kita mendapat keampunan dari Allah. Minta pada Allah. Usaha taubat, cari jalan macam nak minta keampunan dari Allah. Sebab dosa inilah yang menarik orang masuk ke dalam api neraka. Kita dah belajar dah ayat 11, 10, 9, 8, 7, 6. Semua disebabkan dosa. Okey. Yang keempat. Dalam hidup ni, jangan sekali-kali mengimpikan balasan manusia. Kita sepatutnya harapkan balasan dari Allah. Sebab apa? Sebab kalau Allah balas kecil-kecil ke, Allah akan balas wa ajrun kabir. Sebab tu kalau orang tak appreciate kita, orang tak ucap terima kasih pada kita, ataupun kita buat baik, orang balas kita dengan tuba, contoh kan, tak apa, kita sabar, kita ingat Allah, tak apa. Sebab kita bukan nak habuan pada manusia. Tapi lepas kita belajar ayat nombor 12 ni, sebab apa tuan-puan? Sebab kalau kita dah ambil habuan tu dekat dunia siap-siap, balasan tu siap-siap, nanti di akhirat kita zero. Siapa yang ada mengikuti kelas Fadail A'mal yang kita dah belajar pasal kelebihan ikhlas tu, dia akan tahu. Dekat dunia ni, tak apalah. Kita tak kenal sebab kita buat baik ke, orang tak canang-canang nama kita ke, kita tak dapat jawatan sebab orang tak tahu kebaikan kita ke, tak apa. Kita ada Allah. Allah tu maha hidup. Allah tu maha tahu apa yang kita buat. Tapi kalau kita siap-siap dekat dunia dah dapat balasan, sekejap je orang puji.
Sekejap je jawatan tu dapat. Bertetap. Akhirnya, kita pun mati. Tapi di hari akhirat nak hidup lah. Di hari akhirat. Kita tidak dapat apa. Sentiasa mengharapkan balasan hanya kepada Allah. Kita jangan guna pantun yang ada ubi, ada batas, ada apa tu. Contohnya tu kan, balas jangan. Jangan kita kata hari ni hari kau, hari aku nanti aku tak tahu. Jangan kita tolong orang, kita berniat supaya orang tu tolong kita. Kita jangan ada niat macam tu sekali-sekali. Kita harap hanya pada Allah. Wa ila rabbika farghab. Hanya kepada Allah kita harap. Ingat, kalau Allah bagi, seperti mana Allah kata, wa ajrun kabir. Balasan dari Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan jangan bimbang. Kita ada malaikat yang catat kita dah buat apa. Pergi kelas belajar pasal malaikat. Jangan bimbang. Kita mungkin tak ingat apa kita dah buat hari semalam kebaikan. Mungkin 10 tahun dulu kita tak ingat. Tak apa. Semuanya ada dalam pencatatan. Okey. Harap balasan dari Allah. Jadi kita tak akan kecewa. Kita yang jadi kecewa. Frust tak ada apa jadi frust ni. Sebab kita duk impikan orang balas apa yang kita dah buat. Tapi kalau kita harap balasan pada Allah, kita akan terus berbakti. Kita akan terus buat kebaikan. Ya, itu antara pengajaran yang kita dapat belajar pada ayat nombor 12. Walaupun satu ayat je, tapi dia punya impak dia. Kalau kita boleh amal, kita boleh ikut seperti karakter orang di dalam tu. Juga kita boleh ikut semua tindakan-tindakan ni. Ya Allah, tidak ada benda yang sangat bernilai apabila kita dapat apa? Dapat maghfirah wa ajrun kabir. Okey, kita pergi kepada yang terakhir. Saya nak bawa kepada mutiara hikmah. So, apa yang kita nak tanam dalam sanubari kita, dalam minda kita, apa kita nak tanam pada ayat 12 ni? Macam mana kita nak bagi ingat? Tindakan tadi tu, okey, Alhamdulillah kita teruskan. Minta Allah Ta'ala bantu kita. Okey, kerana ayat 12 tadi telah memberi kesan besar dalam hidup kita. Telah merubah hidup kita malam ni. Berubah hidup kita. Ada hikmah dia yang cadangan daripada saya saja kita boleh ubah. Okay, saya buat ada 4. 2 kan tambah sikit 2. Nombor 1. Dalam apa yang saya dapat belajar malam ni, kan, saya belajar malam ni, sifat takut pada Allah ni adalah jalan nak pergi syurga Allah. Takut kepada Allah ni merupakan jalan yang bawa kita pergi syurga dia. Itu nombor 1 saya pegang. Saya dapat belajar malam ni. Kepada Allah, ya Allah, bagi aku perasaan takut, bagi aku perasaan takut. Perasaan takut, lembutkanlah hati aku ni, lembutkanlah hati aku supaya aku minta pada Allah, minta dengan Allah. Okey. Sebab saya kukuhkan mutiara hikmah yang pertama ni dengan ayat Quran lain. Kalau kita tengok dalam surah Ar-Rahman, ya, ayat nombor 46, Allah disebut kelebihan orang yang takut. Allah kata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi sesiapa yang takut akan waktu dia jumpa Tuhannya nanti, Allah bagi padanya 2 syurga. Tengok. Kita dekat dunia ni kan selalu duk fikir, macam manalah nanti aku nak bertemu dengan Allah Ta'ala.
mana aku nak letak muka aku ni, yang nikmat Tuhan bagi aku dah banyak sangat dah, tapi aku ni semayang pun kadang-kadang malas, bakhil pun ada kadang-kadang, macam tu kan. Malam-malam pun macam berat aja, tapi Tuhan bagi aku, ya Allah, macam-macam. Jadi kalau kita ada perasaan takut macam tu kan, macam manalah nak menghadap Allah nanti ni. Dosa banyak sangat ni. Kan dosa banyak buat ni, kalau lah Allah Ta'ala hisap nanti macam mana. Orang yang ada perasaan macam tu, Allah akan bagi kepadanya syurga. Sebab tu kita letakkan mutiara hikmah tadi apa? Takut kepada Allah ni adalah jalan bawa kita kepada syurga. Yang kedua, apa yang saya dapat tanam dalam minda saya pada malam ni, sekalipun manusia lain tidak tahu, tetapi Allah itu tahu. Tahu ni dekat macam mana kita boleh dapat mutiara hikmah kedua ni? Sebab kita duduk ulas tadi kan, walaupun kita duduk seorang-seorang, betul tak kan? Kita tak ada siapa dekat sekeliling kita, tapi kita tetap tahu Allah tu melihat kita. Betul tak? Kita mungkin malu pada orang, kita boleh sorok pada orang, kita boleh sembunyi pada orang, tapi kita tidak boleh sembunyi dari Allah. Sebab itu kumpulan yang ketujuh tadi dia buat apa? Ketika dia duduk zikir seorang-seorang, nangis dia, mengalirkan air mata dia. Sebab nampak kan? Jelas Okey, itu apa yang saya dapat tanamkan dalam hati dan minda saya. Hati dua tu. Okay, kita pergi yang ketiga. Yang ketiga, apa yang dapat saya tanam dalam minda saya pada malam ini adalah, dalam banyak-banyak rahmat Allah yang besar adalah dapat pengampunan dosa. Itu kita sebut tadi tu, dalam banyak benda-benda yang kita cita-citakan adalah nak dapat pengampunan dosa ni. Benda kita nak cari dalam hidup kita adalah Allah ampunkanlah dosa kita. Sebab kita orang biasa dengan buat, orang yang banyak buat salah, orang yang tak lari daripada buat salah pada Allah. Jadi kita letak dalam minda kita, apa kita nak. Jadi kita nak apa. Tiap-tiap hari dia fikir, aku kena istighfar ni, aku kena taubat ni, aku nak Allah ampunkan dosa, aku nak Allah ampunkan dosa. Okey, itu yang ketiga. Mutiara hikmah yang keempat yang dapat saya pegang sampailah bila-bila bermula pada malam ni adalah balasan dari Allah itu adalah yang paling terbaik. Kalau kita pernah tolong orang kan, tapi orang tu dia tak hargai kita langsung kan, bahkan dia menyusahkan kita pula, kita ingat ayat nombor 12 ni, tak apalah, aku sabar, ini ujian yang Allah bagi pada aku. Kita belajar ilmu, ingat tak? Kita belajar tagline apa, kita belajar hidup ni ujian kan. Oh, mungkin dia adalah ujian aku kot. Aku sampai dia berjaya tu, dia langsung tak ingat pada aku. Hati kita terdetik macam tu kan. Kita macam kita nak sekurang-kurangnya dia hargailah aku, tapi kita duduk teringat malam ni kita belajar, tak apalah, sabarlah, mungkin itu ujian dari Allah. Kan yang aku dah tolong tu pasti Allah bagi balasan. Pegang mutiara hikmah seperti itu. Jadi di antara mutiara hikmah yang saya dapat kongsikan pada malam ni. Kalau tuan-tuan ada tagline yang lain, tuan-tuan ada nak hikmah yang lain daripada ayat 12, tuan-tuan boleh buat. Itu daripada saya. Saya pun tak bercadang untuk tambah hurai ayat ke-13 sebab suara saya agak, saya sendiri pun rasa macam berat hati kalau saya sampaikan maklumat tu kurang jelas dengar. Jadi saya pun rasa macam, ya Allah kan, saya kata perempuan juga dia dengar macam jauh je suara kan. Tak apa, insyaAllah akan datang
saya cuba perbaiki secepat yang mungkin masalah ini, insyaAllah. Jadi kita berhenti pada ayat yang ke-12. InsyaAllah pada minggu depan, siri yang ke-12, kita akan sambung pada ayat nombor 13. Jadi, baca nota tu terlebih dahulu untuk memudahkan pengisian pada minggu hadapan. Ada mana-mana soalan yang boleh saya jawab sementara waktu. Sekejap ya, saya jawab dekat dalam chat sekejap. Bagaimana Ustaz kita nak ubah rasa takut kepada Allah kepada rasa cinta dan kasih kepada Allah, kerana nikmat yang Allah berikan terlalu banyak. Jadi rugilah kita kalau rasa takut tu melebihi rasa cinta dan kasih pada Allah. Okey. Lepas tu soalan kedua. Okey. Yang kedua ialah begini. Cara dia nak didik, maknanya cinta itu susah juga saya nak ulas ya soalan tu. Antara takut dengan kasih ni, saya memang tak ada ilmu sebenarnya nak mengulas tu. Allah tak beri jawapan untuk ulasan yang terbaik. Jadi saya tangguhkan dulu soalan yang ditanya. Saya nak jawab satu je itu kalau ada kat ujung tu. Kalau kita rasa terluka dan amat berkecil hati, dipermalukan sebagai orang yang kedekut tidak menyumbang, sedangkan kita ada menyumbang tapi kita takut tak nak bagi tahu daripada orang lain, maka kita sabar je lah. Kita boleh jawab, mudahnya kita kata tak apalah, Allah lebih mengetahui. Allah lebih mengetahui. Orang nak kecam kita, nak cakap apa, itu adalah ujian dalam hidup kita. Orang kecam kita, orang kata kita bakhil sedangkan kita banyak menyumbang, orang itu kita anggap dialah manusia yang Allah hantar sebagai ujian kepada kita. Dalam bacaan ilmu kan, hidup ni sebagai apa? Liyabluwakum, adalah untuk menguji kamu. Maka ujian yang Allah hantar pada manusia yang mengatakan kita ini kedekut. Dia jaja pula nama kita kan. Jadi pakai je kita besar, ya Allah. Tapi tak menyumbang langsung, padahal kita dah menyumbang diam-diam dan sebagainya. Namun jika ada keperluan, sekiranya boleh menimbulkan fitnah, okey, ataupun kita nak menutup menjadi buah mulut, kita jaga keikhlasan itu, maka kita boleh bagi tahu sebenarnya saya ada membuat sumbangan. Tanyalah kepada fulan bisi fulan, cukup kat situ. Tapi kita jelaskan berapa jumlah dia, kan, supaya kita jaga sedikit hati. Tapi kalau ada keperluan, ada maslahah, memang kita boleh jelaskanlah. Kalau ada kepentingan, kita boleh war-warkan. Baik. Setakat ini saja, tuan-tuan yang boleh saya kongsikan pada mana ni. Saya minta maaf banyak-banyak ya atas isu teknikal audio laptop yang saya gunakan pada malam ni. Minta maaf banyak-banyak. Dari hujung rambut hingga ke hujung kaki, saya menyusun 10 jari. Terima kasih kepada penaja kita pada program kita setiap minggu, Tadabbur Surah Al-Mulk ini. Selamat puan, kita jumpa lagi insyaAllah pada kelas kita akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.